ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan juga ingatlah hidup yang Allah taala memberi kepada kita untuk guna dia di dalam dunia ini hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepadanya. Salah satu benda Allah taala yang nak cuba Islam dan juga iman kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala sentiasa nak cuba kita, nak memberi ataupun turun kepada kita akan berbagai-bagai bala, berbagai-bagai jenis bala cubaan bertasab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cubaan ini bertasab dalam hidup kita dunia ini. Kita tak boleh nak lari daripada akan kena cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada cubaan yang besar dan juga cubaan yang kecil. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarr wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap nyawa akan rasanya mati, akan timpanya mati. Dan juga sebelum kita nak mati, Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, hidup kita di dalam dunia ini. Allah Ta'ala kuasa nak cuba kita, nak tosar kita dengan berbagai-bagai cubaan. Lai praped buat tosar ti Allah Ta'ala tosar rawan dalam dunia ni. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sama ada cubaan itu adalah cubaan yang jahat, yang kita tak suka, hati kita tak suka. Dan juga kadang-kadang cubaan bertosak Allah Ta'ala yang akan tosak kita itu mari dengan benda yang baik, benda yang kita kira katanya ini adalah benda yang baik, kita suka, hati suka kepada dia. Rezeki yang banyak, hidup yang senang, itu kadang-kadang dia adalah salah satu rupa cubaan bertasab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dalam dunia ini tak boleh nak lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, nak sempurna ataupun tidak sempurna iman kita, wajib ke atas kita kena beriman kepada qadar-qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana
Jibril alaihissalam mari cari Nabi, tanya Nabi, mal iman, apakah iman? Iman yang kita sebut iman kita itu, apakah maksud iman? Maka Nabi SAW jawab, katanya, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, beriman kepada hari kiamat, dan juga yang paling akhir sekalinya beriman kepada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada qada itu baik ataupun jahat terhadap kita yang Allah Ta'ala nak cuba kita. Tak akan kita nak dipanggilkan katanya iman kita sempurna, pasti kena ada perkara rukun iman yang kita duk ngaji sejak budak lagi. Dan juga kita pasti kena guna dia, kena pakai dia, kena tunjuk iman kita itu setiap detik, setiap saat hidup kita di dalam dunia ini. Sama ada masa kita senang dan juga masa yang kita susah, kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, apabila mereka dicubai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang beriman, apabila Allah Ta'ala cuba dia, satunya dia akan sabar. Satunya dia akan sabar. Dan juga sabar yang paling baik sekali adalah sabar ketika kena cuba, baru-baru kena cuba, bertosok daripada Allah Ta'ala. Kan otun tidi sekekan otun nakwi natirat yang Allah Ta'ala tosok. Seperti mana Nabi SAW katanya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya hakikat sabar yang paling baik sekali adalah sabar ketika baru-baru berlaku cuba ke atas kita. Itu sabar yang paling baik sekali. Kerana tidak ada jalan lain yang kita nak pilih buat yang paling baik daripada sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita kacau woi-woi berlakunya cuba kita tunjuk, katanya kita tak puas hati, kita tak suka, kita mai percaya dengan bertosok Allah Ta'ala, maka kita tak akan dapat pahala dan juga sia-sia sahaja yang kita ngepek itu ngepek. Taruh mana pun cuba yang ditimpa ke atas kita, tidak ada siapa yang boleh nak tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Dengan sebab itu sabar adalah benda yang paling baik sekali ketika kita kena cuba. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat katanya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala Allah Ta'ala yang nak beri kepada orang yang sabar itu tu tak boleh nak bilang, unlimited, bighairi hisab, mai misu cepat tidak sama kamu dai pelebunkan utun pahala sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak mana mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ingatlah bahawa beberapa hari yang telah lepas banjir aibah yang timpa ke atas kita, itu adalah salah satu musibah dan juga bala cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalaulah cubaan seperti aibah yang rasa kata sangat berat dah ke atas kita, ingatlah katanya ada golongan manusia yang Allah Ta'ala cuba mereka lebih berat daripada kita lagi. Tak lain dan juga tak bukan mereka adalah para nabi. Para nabi adalah mereka yang Allah Ta'ala cuba mereka berat sekali. Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Ta'ala cuba dia? Wanak mari, yatim nyepak, ne tahang mak meninggal dunia, 8 tahun tok dia meninggal dunia. Dan juga cuba di antara itu bagaimana, adakah bandingnya hidup Nabi dengan hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup kita lebih susah daripada Nabi? Dan juga kalau kita lagi tengok laginya Nabi dulu-dulu, Nabi Ayyub alaihissalam, Allah Ta'ala cuba dia bala mana? Nabi Musa
dan juga Nabi, ramai Nabi lagi yang Allah Ta'ala cuba mereka sangat-sangat berat, dan juga cubaan mereka itu sangat besar lebih daripada kita lagi. Dengan sebab itu kita nak royak apabila kita timpa don bertosa perau capai kit dengan rakyat Allah Ta'ala ni medadikan. Jangan kita fikir jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu kita ayat katanya salah satu cubaan Allah Ta'ala turun ke atas kita ni, Allah Ta'ala tongkan tosak iman kamrau. Katakah adakah kita hakikat benarnya iman kepada Allah Ta'ala, ataupun kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebenar, tak mengaku dan juga tak boleh nak terima dengan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satunya kena sabar, yang keduanya kena reda. Tong yang rap ni kan kamdutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah sifat perasaan orang beriman apabila dia bertusab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Utun lak yang rap reda. Kerana Nabi SAW ayat katanya, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Pahala nak boleh banyak tara mana duk ditengoknya kepada sabar dia tu tara mana. Sabar banyak boleh pahala banyak, sabar sikit al-jaza, pahala daripada Allah Ta'ala pun sikit juga. Kalau tak sabar langsung, maka tidak akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman wa inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahum. Kerana apabila Allah Ta'ala cinta, kasih kepada seorang mana daripada hamba dia, Allah Ta'ala nak cuba dia. Habis itu kita nak katanya Allah Ta'ala zalim Nabi, Allah Ta'ala kerut Nabi replau tamai ting tosak Nabi talakunin nakmah. Allah Ta'ala tak suka, tak cinta kepada kita kah kerana Allah Ta'ala cuba kita berat sangat ni? Dah. Orang mana yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala tosak dia. Nak tengok katanya kasih kepada Allah Ta'ala sungguh kau tak sungguh. Jadi wacing remacing wa kau konan iman leka rak Allah ni. Du tanti kau don bertasab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Sesiapa yang boleh reda, boleh terima dengan cubaan daripada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat ridwan. Dia akan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Tetapi apabila sesiapa yang tak boleh nak terima, marah apabila cubaan mari kepada dia, tak puas hati mana, maka tak peliklah katanya dia akan dapat kuat kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kalau kita tanya katanya apakah hikmat selain daripada Allah Ta'ala tunjuk kata dia kasih kepada kita, dah gapo Allah Ta'ala nak tunjuk gapo? Cuba kita ni dengan video yang saya tengoknya, kadang-kadang kita duduk di jalan, kita duduk di tanah, kita tengok video di Naratiwat. Beberapa tempat itu sangat kuat aibah sekali ini. Dengan batu tokoh besar-besar yang turun mari daripada bukit, dengan kayu tak tahu banyak mana, dan juga rumah tak tahunya berapa puluh buah rumah yang hilangnya tidak ada kerongsang, tak ada sikit habuk, hanya tapak rumah sahaja yang tinggal. Kadang-kadang kita kena ambil ibrah tong aubud rian tong kit. Katanya hikmah seperti ini Allah Ta'ala nak tunjuk gapo kepada kita. Coba kita pikiran dengan beberapa perkara selepas daripada ini. Yang pertama sekalinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan cuba tosak kita, melainkan kadang-kadang Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang katanya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak berlakunya satu cubaan mana-mana ke atas kamu, melainkan salah satu sebab, fabima, salah satu sebab yang Allah Ta'ala nak tosak kitanya dengan sebab dosa-dosa, dengan dosa-dosa yang dibuatkan oleh tangan-tangan kita. Bahkan pikong rau tirau dekat sampai Allah Ta'ala tongkan ti celuk lang rau dekat kansung bertosak.
wa ya'fu an kathir, dan juga selepas daripada Allah Ta'ala turunnya cubaan dah, Allah Ta'ala ampun banyak daripada dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Dan juga Nabi SAW yang katanya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan. Tidak ada berlaku cuba berat, kecil, demam, sakit gapanya, sehengganya duri yang kita gigijak, yang kenanya tangan ataupun kaki kita itu, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Allah Ta'ala sedang doa ampun dosa kita. Ini hikmah yang pertama yang Allah Ta'ala hantar cuba kepada kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala kadang-kadang hatta cuba tosok sombong, tosok nak ketika yukitของเราให้สูงๆ nak angkat darajat kita tinggi dan juga tambah pahala kepada kita. Seperti para nabi alaihi wassalam, mereka semua itu cuba yang Allah Ta'ala cuba mereka, tak boleh nak katanya Allah Ta'ala marah kepada Nabi seorang itu ataupun Allah Ta'ala tak kasih dak. Allah Ta'ala tongkan ketika yukitของบรรดาNabi. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi SAW, kata, ayyun nas ashadda bala'a, ya Rasulullah, manusia manakah yang akan dapat ataupun timpa dengan cubaan yang sangat berat sekali daripada Allah Subhanahu wa taala? ใครที่จะเป็นคนโดนบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดจาก Allah? Nabi jawab katanya, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. กลุ่มแรก golongan mula-mula yang akan ditimpa cubaan berat sekali daripada Allah Ta'ala, para Nabi. Dan juga selepas daripada itu, orang yang iman mereka dekat-dekat dengan iman para Nabi. Orang yang iman banyak sikitnya, Allah Ta'ala akan tosok banyak sikitnya. Dan juga tosok bukan katanya untuk nak kita lemah, tak saya aku nak beriman kepada Allah Ta'ala. Tak. Untuk nak tetapkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Bukan nak buat wilongan iman kita tak. Sehingganya akhir sekali sentiasa kita dapat cubaan daripada Allah Ta'ala, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah, sehingga kita berjalan di atas bumi ini dengan tanpa adanya dosa dalam tubuh kita. Allah Ta'ala tongkan tica yukit kong rau. Yang ketiganya, Allah Ta'ala nak cuba iman kita tosok. Pia benar, pia tak benar. Iman seorang mana sungguh, iman seorang mana yang bukan iman yang sebenar. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fala ya'lamanna Allahu walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala tanya, istifham, adakah manusia yang Allah Ta'ala cipta mereka hidup dalam dunia ni, fikir-fikir katanya hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala cakap mereka safak kau kanan dia. Fikir katanya hidup dalam dunia ini hidup dengan senang. Sehingga orang yang tak kena aibah, contohnya orang yang tak kena aibah, tak kena cuba kesusahan, duduk dengan senang, kadang-kadang mereka sedang dicuba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan juga hidup yang senang mereka. Tak lari, tak boleh nak lari. Ahasiban nas, mikir kalau kita ni duduk dalam dunia ni, Allah Ta'ala jamin tasab rau. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, Allah Ta'ala tasab lah orang sebelum daripada ini, untuk nak tahu katanya siapakah yang sadaku, benarnya iman kepada Allah Ta'ala, dan juga siapa yang kadhibin, dusta iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk nak tengok iman orang mana banyak, orang mana sikit. Kadang-kadang orang yang kena aibah sikit ya, kena mari sikit ya, dengan satu orang lagi rumah dia hilangnya sebuah rumah, iman orang yang hilangnya sebuah rumah itu tu lebih hebat, lebih benar daripada orang yang kena buah sedikit lagi yang kita boleh jumpa dalam masyarakat kita. Dan juga yang keempat, yang Allah Ta'ala hantar cuba kecil ataupun berat-berat kepada kitanya untuk nak longtot
nak membinasakan satu-satu kaum, satu-satu masyarakat. Dan juga ingatlah katanya, kalaulah Allah Ta'ala turun satu bala, satu binasa untuk nak binasakan satu kaum, tidak bukan dengan sebab apa, melainkan dengan sebab dosa dan juga al-khabath, ความชั่วที่แพร่หลายในสังคมที่มันมากมาย Kerana Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan sahabat. Mari tanya Nabi SAW, katanya, Ya Rasulullah, afanuhliku wa fina salihun? Adakah fak kita ni, coba kita gambar, katanya soalan ini ni adalah soalan yang ditanya semasa Nabi SAW, zaman Nabi. Seorang perempuan tanya Nabi, katanya, fak kita ni akan ditimpa dan juga yang akan kena azab binasa daripada Allah Ta'ala lagi ke? Bahkan di sisi kita ni ada orang juga madah. Raujatu hayanak cak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ikanan de tang ti wani raumi kon di jambon mak mai leo. Orang juga ramai yang semaya ramai, yang baca Quran ramai. Sungguh tak sungguh coba kita pikiran diri. Nabi SAW jawab, katanya, na'am, ya. Ila kathural khabath. Apabila kita ada orang jurama dalam masyarakat, tetapi di samping itu juga orang jurama, dosa-dosa yang sebar dalam masyarakat pun banyak juga, maka kita tak selamat lagi daripada binasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu, hari ini kita kena muhasabah, tong cek bati mantu peripran yang sangkum dosa-dosa yang kejahatan yang sebar dalam masyarakat hari ini, rada pacek bukun tahu mana hari ini kita buat dosa. Yang keduanya, di peringkat keluarga, konrokan anak cucu, anak isteri kita itu, kadang-kadang kita yang juh tapi anak isteri kita tak juh, na'udzubillah min dzalik, tetapi kita tidak menasihati mereka. Dan juga yang paling berat sekalinya, yang kita takutnya, salah satu sebab kalaulah Allah Ta'ala nak binasa kitanya, kejahatan yang sebar sangat banyak dalam masyarakat, tetapi masyarakat wak bisu, wak tuli, wak tak nampak tengok. Dan masa itulah Allah Ta'ala yang katanya, kalaulah masyarakat orang ju ramai tara mana tetapi tidak mengingkari, mai kacatความชั่วที่แพร่หลายในสังคมเนี่ย บางทีบทลงโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้โดนเฉพาะคนที่ทำชั่วเพียงอย่างเดียว Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah binasa Allah Ta'ala yang akan tipu ke atas kamu tu bukan hanya kepada orang yang buat jahat saja. Hari ni cuba kita list tengok, katanya kejahatan ความชั่วที่แพร่หลายในสังคมและเรานิ่งเงียบ มันมีอะไรบ้างที่แพร่หลายการซินาการพนันการสิ่งเสพติดมึนเมาสิ่งที่เป็นกลุ่มเพศที่3 dan juga sebagainya. Adakah semua benar kejahatan ini kalau kita coba lihat tengok, kita besar lagi rasa katanya benci, ataupun kita rasa kata nak baki dia benar-benar yang sebar itu di dalam masyarakat kita. Kalau benar itu adalah benar biasa, maka tak peliklah kalau Allah Ta'ala nak turunnya binasa sokmo-sokmo pun itu adalah benar yang tak pelik. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita banyak salawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW pada hari Jumaat. Kerana kita salawat ke atas Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan salawat kepada kita 10 kali. Dan juga mereka orang yang banyak salawat kepada Nabi di atas dunia ini adalah orang yang akan dapat syafaat pertolongan daripada Nabi banyak sekali pada hari kiamat. Sama itu juga hari Jumaat adalah hari yang doa mustajab. Sentiasa lagi kita jangan lupa saudara kita di Palestin yang mana hampirnya 3 bulan ataupun 90 hari dah yang mereka sedang duk lawan ataupun berlaku perang dengan setru ataupun manusia, kumpulan orang yang sangat ganas sekali di atas dunia ini, iaitu orang Yahudi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Uthman wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى بالرجس يهود. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب احزم أعداء المسلمين وانصرنا عليهم يا عزيز يا قهار. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم ارزقنا صلاة وزيارة إلى المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر